Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya okey. Okey, ramai Saya rasa ini semua pelajar-pelajar daripada Cik Hazari punya students kan. Okey, insyaAllah saya pun berdebar-debar sebenarnya. Dah lama juga tak buat this borak session. Okey, sejak habis dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita dapat buat almost hampir 30 siri sesi borak santai dekat borak.ece ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti sesi borak santai sepanjang PKP yang pertama, dan ini adalah siri yang pertama untuk 2021. Dan insyaAllah hajat saya untuk live bersama dengan ni tercapai. Sebab masa PKP yang pertama tu alasan dia adalah kita ada masalah connection dan sebagainya. So hari ni akhirnya kita dapat. Hazari, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar tak suara? Dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ber-PKP 2.0 dekat mana? Saya di Gombak, kawasan merah daripada awal hingga akhir. Okay, so thank you sebab at last kita dapat juga kan masa siri yang pertama dulu tahun 2020 kita ada mungkin masalah connection dan sebagainya, so kita tak dapat nak buat session live kita. So hari ni topik dia ni borak-borak santai je tau Azari. Macam kita selalu sembang lah, borak santai kan. Okay, so tapi tajuk kita tu sebenarnya formal kan. So mungkin bila saya tanya soalan tu masing-masing terfikir apa itu emergent curriculum ataupun curriculum emergent. So benda tu mungkin apa sebenarnya yang kita nak bawa kan, adakah satu curriculum yang baru kan. Dan bila tadi diumumkan seluruh negara pula kena PKP kan, kecuali Sarawak, dan sesi persekolahan saya dapat makluman tadi daripada ada few groups WhatsApp yang ada parents dan sebagainya. Sesi persekolahan dekat sekolah-sekolah yang dikenakan PKP ni pun ditangguhkan sesi secara fizikal. Dan pelajar akan mengikuti secara PDPR, maksudnya proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku di rumah. So kita masih walaupun dah setahun kan, masa tahun yang pertama kalau kita tengok PKP yang pertama tu kita dalam proses untuk menyesuaikan dengan online learning kan, sebab kita masih belum lari daripada schedule. Satu, yang saya nampak kita masih belum lari daripada schedule, kita masih belum lari daripada subjek, kita nak kena fulfillkan schedule dan subjek. So mungkin sebagai introduction kepada kita punya borak santai hari ini, impact daripada PKP yang pertama. Okay, PKP yang pertama tu kalau kita tengok sekarang ni semua orang dah go for online learning. Okay, tapi impact dia bila sekarang untuk second phase of PKP, kita masih lagi orang kata terikut-ikut dengan rentak jadual tu kan. So emergent tu dekat mana tu? Tindakan cemas kita tu dekat mana? So mungkin yang first tu kita cemas untuk sediakan basic online learning, tapi yang the second ni macam mana pula tu? So mungkin Azari ada view on that matters ataupun ada view lah pasal isu tersebut. Okay, thank you Sean sebab finally kita berjumpa dengan borak ECE. So bila saya cadangkan dengan kawan ni, saya tunjukkan kita nak bincang tentang ataupun curriculum emergent. Okay. Kami pun cari juga apa Melayu, kurikulum cemas ke emergent kurikulum termuncul. Okay, sebab di Melayu kita ada limited vocabulary untuk kemas emergent yang dengan perkataan kurikulum. Okay, jadi kalau
akan terus ke arah emergent curriculum, John, kita kena Mhm. faham apa yang dimaksudkan dengan kurikulum. Sebab faham selama ni ada dia berbentuk syllabus ataupun adakah kurikulum adalah sekadar dokumen ataupun adakah kurikulum tu subjek-subjek yang perlu dipenuhi. Lagi kisahlah in Betul. every daripada peringkat permata ke bawah, dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, dia peringkat IPT pun dia pun kurikulum. Contoh peringkat KPM, kalau nama-nama kurikulum yang biasa kita dengar di KSPK untuk sekolah, KSR untuk sekolah menengah dan juga kurikulum permata tahun ke bawah. Okey, jadi kalau kita nak banyak, sebab banyak bukan Azari, sorry. Saya tak pasti sama ada line saya ataupun line Hazari. Bila Azari cakap tu, dia macam, bila Ayi cakap tu dia macam sangkut-sangkut sikit. okey. Kalau siapa yang mendengar line okey ke? Ada yang komen suara tersekat sikit. Suara tersekat sikit. Tu saya nak tanya tu, bukan line saya lah maksudnya. Line Hazari lah, kena cari connection sikit. Mobile. Okay. Sorry hilang-hilang. Saya. Suara tu jelas tapi dia kejap-kejap dia macam tak jelas. Dia macam hilang-hilang. Untuk Saya rasa mungkin Azari kena pakai earphone kot sebab suara tu macam tersekat. Dan dia bergema. Saya letak macam macam mana suara bergema apa nak buat? Saya rasa kalau pakai earphone tak ada masalah. Earphone. Earphone. Saya tak bawa earphone lah Syawani. Oh okey. Tak apalah kalau macam tu. Kita cuba. Walaupun bergema tapi jelas sebenarnya, cuma tadi dia sangkut-sangkut sikit. Untuk point tu sekarang okey. Untuk sekarang saya bercakap okey. Sekarang okey. Okey, cuma ada gema lah sikit. But okey je insyaAllah. Okey. Saya akan cakap pelan-pelan lah kot. Untuk tak nak, supaya dia tak sangkut-sangkut. Okey dah okey dan dah. supaya dia tak bergerak. Alright, duduk okey. sebelah kotak wifi. Ya. Saya duduk sebelah lah. Okey. Jadi first kita kena faham dulu kurikulum lah. Kurikulum tu secara kalau ikutkan tarifan KPM adalah satu rancangan internet tadi kan. Satu rancangan pendidikan yang disediakan oleh institusi-institusi tertentu untuk mencapai matlamat pendidikan. Jadi dalam negara ni kita ada matlamat-matlamat yang tertentu lah. Okey, seperti kalau ikutkan falsafah, kita ada falsafah pendidikan negara dan sebagainya. Okey, kalau tengokkan matlamat seperti dalam prasekolah, sebab kita berbincang dalam ECE, kita tengok dalam konteks prasekolah, antara matlamat utama adalah untuk memastikan pelajar ataupun kanak-kanak di peringkat prasekolah ini menguasai 4M. Okey, membaca, menulis, mengira serta menakul. Okey, jadi bila kita cakap tentang kurikulum, okey, dia banyak definisi lah, tapi yang saya suka antara kritikan yang telah diberikan oleh Elliot Ashner, tak silap saya, dia kata kurikulum ni di peringkat public education ataupun pendidikan kebangsaan ni, dia berlaku dalam empat stage ataupun 4 aspek. Okey, pertama adalah the official curriculum. The official curriculum tu yang saya katakan tadi lah, di prasekolah kita ada KSSR, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Okey, dan KSSR ni memberi panduan kepada guru-guru untuk memenuhi ataupun bagaimana to execute the curriculum ataupun to execute untuk mencapai perkembangan kita inginkan mengikut umur-umur tertentu. Okey, kalau kita buka kitab KSSR ni ada 4+, ada 5+, but at the same time dalam KSSR ini juga ada cadangan pedagogi yang kita boleh laksanakan. Kita nak guna pendekatan apa? Nak guna pendekatan play ke, pendekatan bertema ke, dan juga
masa-masa yang selayaknya lah ataupun yang sepatutnya diberikan untuk setiap kursus ataupun setiap perkembangan. Jadi dengan kata lain, KSSR ini ataupun the official curriculum ini diberikan daripada peringkat atasan sehingga ke peringkat bawah, yang kita gelar dia sebagai top down punya flow. Jadi daripada peringkat government, KSSR, KSPK. KSSR sekolah rendah. Cikgu dah komen dah kat situ. Sorry. Kita tak boleh jemput cikgu. Kita tak boleh lawan cikgu. Okay, sorry. Apa tadi? Okay, KSPK. Yang pertama tadi official curriculum. Okay. Yang kedua adalah the thought curriculum. The thought curriculum ni kita menjurus ke arah bagaimana guru itu mengajar. Okay, apabila guru itu mendapat kitab KSPK itu, okay, it depend on creativity of the teachers untuk melaksanakan mengikut kreativiti masing-masing. Okay, so itu kita katakan sebagai the thought curriculum. Yang ketiga adalah the learn curriculum. The learn ni kita pandang kepada apakah the learners yang sebagai seorang kanak-kanak ataupun pelajar, bagaimana mereka menerima ilmu, acquire the knowledge. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah the tested curriculum. Apa yang ditest lah, apa yang telah di-assess ataupun apa yang telah dinilai. The problem is apa yang berlaku dalam public education, bukan kita cakap pasal Malaysia sahaja, it's across the globe. Benda biasa. The learn curriculum dan the taught curriculum, dia hanya berada dalam lingkungan dia semata-mata. Okay, dan the official curriculum serta the tested curriculum yang pertama hingga yang keempat itu berada dalam grup masing-masing. Sebab apa? Whatever cikgu buat, okay, apa yang kanak-kanak dapat, sebab di akhirnya government nak tengok result, government nak tengok output. Okay, tak kisahlah kanak-kanak itu berada dalam status ekonomi yang berbeza ataupun berada dalam underprivileged, tak kisahlah berada dalam internet connection yang lemah dan sebagainya, because towards the end, okay, the official curriculum ini nak tengok adakah the tested curriculum ini mencapai the official ataupun tidak. Okay, itu antara kritikan yang hebat yang berlaku dalam seluruh negara. Okay, jadi apabila ini berlaku, okay, apabila PKP ataupun pandemik berlaku, isu itu dalam peringkat curriculum dia bukan berlaku macam hari ini baru berlaku, ataupun hari ini ataupun masalah-masalah kurikulum baru kali pertama berlaku. Tidak, dia berlaku sebelum pandemik. Kalau nak katakan kalau pandemik ni tak wujud pun, masalah-masalah dalam kurikulum ini masih lagi berlaku. Sebab itulah apabila pandemik wujud, okay, bukan guru-guru sahajalah, guru-guru kita katakan sebagai masyarakat, guru-guru yang merangkumi masyarakat, ibu bapa, kanak-kanak serta komuniti itu sendiri mengaplikasikan apa yang kita dibesarkan sepanjang hidup. Okay, macam contoh I remember masa zaman saya bukan diajar membaca menggunakan kaedah fonik. Kalau Sean guna kaedah fonik ke Sean? Tak, saya tak guna kaedah fonik. Saya menggunakan kaedah BA CA baca. Okay. Kita guna kaedah abjad. Okay, kita guna kaedah abjad, BA baca. Apa lagi perkataan yang selalu kita guna? Tieta, L-I-L, tali, contoh. Tapi apabila zaman sekarang, perubahan pendekatan awal literasi itu telah berubah dari kaedah mengeja ataupun kaedah abjad ke kaedah fonik. Pada peringkat awal, as a teacher, bayangkan dulu masa tu saya adalah teacher yang baru nak merangkak, nak belajar tentang phonics. Okay? Dan kita tidak dibesarkan dengan menggunakan kaedah phonics. Jadi it's a bit difficult for me dan juga rakan-rakan yang lain yang bergelar guru, apatah lagi ibu bapa nak bersama-sama, nak berganding bahu untuk mengajar phonics kepada kanak-kanak ataupun kepada anak mereka, sebab ia bukan kebiasaan. Tapi percayalah, ia memberi impak yang positif kepada kanak-kanak. Sebab apa? Bila ramai orang dah mula menerima, okey, menggunakan kaedah phonics ataupun membunyikan huruf sangat berkesan untuk mengajar kanak-kanak membaca. Okey, begitu juga jangan terkejutlah for those yang baru tahu, kaedah phonics ni dah digunakan lama untuk kita membaca Iqra. Seperti A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, okey, dan sebagainya.
Okey, jadi ia bukan satu benda yang baru, tapi untuk kita jadikan kaedah fonik untuk mengajar bahasa Melayu, ia benda yang baru pada ketika itu dan ia mengambil masa untuk diterima. Okey, walaupun ia bukan satu kebiasaan kita, bukan kita membesar dalam keadaan belajar kaedah fonik, tapi kita boleh lakukan. Begitu juga, tapi dia perlu melalui satu rukun lah, iaitu dia across the time. Dia perlu mengharungi masa. Masa itu kita tak boleh nak tanam pokok besok pokok tu tumbuh, tidak. Seperti lainlah kalau awak tanam pokok apa yang cepat tumbuh. Toge je lah yang paling cepat tumbuh kan. Okay, besok kita dah tengok dia pokok toge tu dah bertunas, tapi ia tidak berlaku dalam konteks kemanusiaan. Ia dalam konteks kemanusiaan, ia bukan bersifat robot. Banyak rakan-rakan sekeliling dia memandang kanak-kanak seperti robot. Walaupun dia deny yang Sean cakap, oh anak aku ni manusia, anak saya ni manusia dan anak saya bukan robot. But towards the end, kenapa kita melayan anak-anak seperti robot? Okay, sebab robot they only have yes or no, dia ada on off itu sahaja. But kanak-kanak ada variable ataupun pemboleh ubah lain yang memberi implikasi ataupun memberi kesan terhadap tumbuhsaran mereka. Okay, jadi untuk saya tak nak masuk lagi emergent curriculum, Sean, sebab kita kena faham dulu, okey, apa yang kita apa keadaan kurikulum semasa ketika itu ataupun sebelum PKP. Sebab kalau kita terus jump to the conclusion, bagaimana keadaan kurikulum semasa pandemik, so kita tak nampak perbezaan dia. Sebab towards the end orang akan cakap sama je. Okay, but are you sure benda tu adalah benda yang sama? So itu kena fikirkan lah. Jadi saya nak tanya soalan kepada Sean lah. Okay. Oh dia macam tu kan? Oh sekarang ni dia bertukar soalan. Okay, biasanya saya boleh. Tapi saya jawab berdasarkan pengalaman sajalah. Tak apalah, kita sama. Okay. Sean, macam ni lah Syah, kan? Bila pandemik kan, sekarang bergema ke sebab saya letak phone di tempat yang sama seperti awal tadi? Bergema ke? Dia bergema sikit tapi okey, boleh dia tak tersekat. Okey, soalan saya Sean, adakah apabila pandemik berlaku, sekolah kita ditutup, okey, adakah di on the way untuk melaksanakan pembelajaran pengajaran hanya di atas talian mata? What do you think? Okey. Nervous weh sebab kita tak prepare tau untuk jawab soalan. Okay, tapi I just share something. Ini yang saya baru saya rasa kita dah discuss juga. Jelas ke Ai? Saya sambil baca. Tapi suara saya macam bergema tak? Dengar. Sedap, jelas dan clear. Baiklah. Tapi dia macam dengar double. Ke sebab speaker saya Okay, jelas ya. Alright. So ini soalan tadi kan, adakah online adalah satu saya rasa akan baliklah online is not the only medium yang kita boleh gunakan. Sekejap saya rasa sebab saya punya saya tak pakai ni, dengar ke? Tapi saya tak dengar suara Ai. Bila saya nak cakap Okey tak? Itu saya yang tak dengar. Boleh Okay, so saya just nak share bila saya ikuti satu workshop last weekend, saya sebenarnya macam terkejut sebab kita dah terbiasa dengan keadaan
keadaan negara kita yang memang peringkat awal tu memang kita terdedah kepada online learning. Kita hanya fikirkan the only medium yang kita ada pada masa tu adalah online learning. Tapi what happen bila saya dapat tahu, bila saya mengikuti workshop ini melibatkan 3 negara, ada daripada Japan, daripada Indonesia dan juga daripada Malaysia sendiri. Japan sebenarnya pada peringkat awal masa MCO sebelum mereka lah pada peringkat awal MCO tu, setiap 2 minggu mereka menjalankan perjumpaan dengan ibu bapa. Ibu bapa saja, anak-anak memang duduk dekat rumah. So kita nampak dekat sini dia ada collaborative work dan dia ada empathic punya dalam nak menjaga dia punya pendidikan. Dia telah mengurangkan beban itu kepada pelajar. Maksudnya dia mewujudkan satu kerjasama di antara sekolah dan juga ibu bapa. So minggu di Jepun, setiap 2 minggu ibu bapa akan datang berjumpa dengan sebenarnya saya ni kamera saya kan saya letak atas buku je sebenarnya. Saya pakai saya pakai earphone. Okay, sekejap sebab dia dekat Jepun 2 minggu, setiap 2 minggu parents akan datang berjumpa dengan cikgu untuk update progress anak dia. Maksudnya parents yang akan update progress anak tersebut. So selepas itu cikgu pula akan beri input kepada ibu bapa, input tentang proses pembelajaran yang seterusnya, dan dia tidak memberi fokus kepada satu sistem ataupun satu subjek yang macam kita ada subjek-subjek tertentu. Dia hanya fokus kepada apa perkembangan itu dekat rumah. So ini yang saya nampak, selain daripada online learning, sebab kita sekarang bila kita terlalu fokus kepada online learning, kita terlupa untuk melibat uruskan parents dalam sistem, dalam proses tersebut. Memang kita ada grup WhatsApp, ada Telegram group dan sebagainya, tapi kita tak melibatkan kerjasama yang langsung untuk parents ini memahami proses perkembangan anak itu. So sampai bila-bila pun kita akan berhadapan dengan isu ataupun masalah, parents hanya akan melihat kepada output sahaja. Apa at the end of the product anak dia tu nak jadi apa. Kan? Sebab kita dah orang kata apa? Kita dah tanamkan dalam diri parents ni yang anak dia kena score subjek-subjek ini dan anak dia kena mengikuti pembelajaran untuk subjek-subjek tersebut. Untuk spesifik, setiap hari tu dia ada jadual-jadual yang tertentu yang dia kena ikuti. Dan kita terlupa masih ada kanak-kanak yang tak ada online, yang tak ada network dan sebagainya. And Jepun pada tahun 2021 ini baru mula nak facility. Antara sebab kenapa dia tak buat online learning adalah sebab dia tak ada facility yang cukup untuk cater online learning kepada semua kanak-kanak. So pengalaman daripada apa yang dipraktikkan oleh Jepun ini mungkin yang kita boleh ambil dan adaptasikan sebab dia memberi fokus kepada pemahaman kepada ibu bapa itu dulu dan collaborative work and the readiness of the children, kesediaan kanak-kanak itu untuk belajar sebab dia memberi fokus kepada kerjasama cikgu, guru dan juga kanak-kanak. So itu saya rasa kita tak instead of focusing on online sahaja, kita perlu juga melihat tengok pelajar-pelajar kita di universiti pun, diorang dah mula rasa tertekan sebenarnya dengan
online learning. So as a teacher ataupun as an educator, kita kena memikirkan apakah kesediaan pelajar kita dan apakah method yang terbaik untuk kita gunakan at least objective of learning tu tercapai. Kan? So kita tak banyak fokus kepada proses, tapi kita banyak fokus kepada at the end of semester, at the end of the year, kanak-kanak tu kena achieve kita punya peperiksaan, kita punya test dan sebagainya. So itu yang saya rasa kita perlu buat satu anjakan barulah, kefahaman baru untuk melihat online learning is not the only medium, tapi ada banyak lagi sebenarnya perkara-perkara lain yang kita boleh lakukan. At least kita wujudkan satu empathic kit for children, kan? So at least parents can participate. Because saya ada juga a few friends yang text apa lagi nak buat dengan anak dia, kan, bila online learning tu dia ada specific time. So bila habis je time tersebut, parents dah tak tahu dah nak buat apa. Okay, so saya rasa itu je lah my point, sebab untuk soalan-soalan terkejut ni. Kita terfikirlah kita dah and then negara kita telah hampir setahun dah Mac, okay, sekolah pun on off, okay, bila kita tengok sebelum kita increasing number ataupun increasing hours, anak-anak yang melihat ada masalah. Air dia macam tersekat-sekat, suara air tu macam tak dengar. Adakah begini? Okay, sekarang dah okay sikit. Mungkin kita kena buat 2 jam kot untuk cover balik time yang dah terlepas. Saya kena pegang phone ni bila itulah. Okay, tak apa. Okay, sekarang okay ya? Sekarang okay Syahwan ni? Okay, sekarang jelas. Sekarang jelas. Apa tadi? Okay. Jadi selama hampir setahun ini kita melaksanakan PKP and then sekolah pun on off. Ramai orang keliru ataupun kerajaan memberikan cadangan, okay, PDP ataupun PDPC telah bertukar kepada PDPR, kan, pembelajaran dan pengajaran. Okay, tapi persoalan sekarang dengar ke? Sekarang dengar. Mungkin tangan tu kena duduk macam tu je. Okay. Persoalan sekarang, adakah online learning adalah satu-satunya method yang perlu diguna pakai untuk semua guru ataupun semua pendidik, lagi-lagilah di peringkat prasekolah dan sebagainya. Okay. Jadi kalau saya boleh sharekan Sean, the increasing number, ini antara facts yang kita ataupun the recent punya research yang baru keluar Januari, dia kata the increasing number of hours yang kanak-kanak menggunakan gadget ataupun menggunakan skrin semakin meningkat double. Okay, double. Dan ia bukan tertakluk kepada online learning sahaja sebenarnya Sean, tapi ia tertakluklah kepada main game, tertakluklah kepada tengok TV ataupun tertakluklah kepada social media. Okay, dan salah satu juga punca kenapa online learning juga tidak berjaya, ia menjadi satu konsep escapism. Bila mereka terlalu fatigue ataupun terlalu penat dengan online learning, maka mereka ubah channel online learning sepatutnya kepada channel-channel yang lain. Jangan nak menipu. Saya pun jadi student juga time online learning, dan we know berada waktu meeting selalunya berada di depan skrin adalah sangat memenatkan. Lagilah kita perlu fokus, kita perlu gunakan all the senses untuk mendengar everything. Dan dia sangat fatigue. Dan for your information juga Sean, ada satu significant punya research mendapati yang implikasi online learning ataupun terlalu lama berada di depan skrin ini akan menyebabkan masalah myopia. Okey, myopia ni adalah masalah mata sebenarnya. Okey, jadi itu masalah yang berbentuk fizikal, tapi apa yang kita tak tahu, okey, apa yang kita tak tahu adalah kita semua tahu yang kanak-kanak itu mempunyai short attention span. Okey, ataupun mempunyai kadar attention yang sangat singkat. Jadi
this is not the best solution untuk kita as a guru ataupun bukan kanak-kanak sahajalah, untuk orang dewasa sekalipun. It is not the best solution untuk kita berikan 100% online learning untuk menjayakan pembelajaran dan pengajaran. And for your information juga Sean, kalau ikutkan kajian kanak-kanak ni dia punya otak ni macam plastik Sean. Okay, bila kita cakap macam plastik, saya tak ada plastik, okay, macam plastik. So plastik ni dia boleh kembang, dia boleh mengecut ataupun dia boleh mengikut situasi keadaan sekelilingnya. Tapi what happen kalaulah otak kita ataupun kehidupan human being itu terlalu menggunakan digital ataupun terlalu menggunakan skrin, ia memberi kesan terhadap adaptation of the otak, beradaptasi dengan sekeliling. Okay? Kalau kita mempunyai screen time yang cukup ataupun yang tidak berlebih-lebihan, maka otak kita berfungsi dengan normal. So kalau kita nak fikir pasal itu, dia boleh fikir macam tu. Ataupun bila kanak-kanak nak membaca, nak menulis, dia boleh buat macam biasa. Okay? Ataupun bila dia dapat perkataan-perkataan baru, dia boleh fikir macam biasa ataupun dia boleh serap macam biasa. But what happen, kanak-kanak yang telah menghadapi ataupun otak dia telah digitalize, okay, untuk plastik itu, okay, berkembang dan juga mengecut mengikut situasi, ia mengambil satu jalan yang sangat sukar dan dia mengambil jalan yang sangat lama. Kalau siapa pernah main plastik, bayangkan kalau kita ada letak air ataupun kita letak minyak kan, okay, so plastik itu melekat sana and it's very difficult for the plastic untuk beradaptasi dengan situasi. So ini yang berlaku bagi kanak-kanak ataupun otak kanak-kanak yang kita katakan sudah spoil dengan digital ataupun sudah spoil dengan skrin. Maka bila kita melihat kepada konsep online learning, ia bukanlah satu jalan mudah yang satu-satunya jalan mudah untuk kita laksanakan dia, dan bukan jalan terbaik. Sebab dia ibarat masuk mulut buaya keluar, saya ingat apa? Keluar mulut buaya masuk mulut harimau. Masuk mulut harimau. Ya. Keluar mulut harimau masuk mulut buaya. Kita nak melepaskan harap-harap kita nak melepaskan satu darurat, tapi kita masuk kepada satu darurat yang lain, masalah yang lain. Jadi darurat tu bahaya, tak boleh sebut. Oh, lupa. Okey. Jadi selain itu kalaulah anda ada kanak-kanak ataupun anda ada seorang guru yang berhadapan dengan kanak-kanak prasekolah, cuba tengok behavior ataupun tingkah laku anak masing-masing ataupun kanak-kanak masing-masing, bagaimana tingkah laku apabila mereka diberi tiada limitasi untuk penggunaan skrin. Sebab apa? Based on the kajian, okay, otak-otak yang terlampau dalam penggunaan skrin akan menyebabkan aggression. Okay, akan menyebabkan masalah obesity, okay, akan menyebabkan masalah anxiety. Anxiety ni adalah bimbang yang terlampau, masalah depression, macam Sean cakap tadi lah, okay, macam Sean cakap tadi yang kanak-kanak ataupun pelajar zaman sekarang dia berlaku masalah anxiety ataupun burnout. Kita terlalu letih, terlalu lesu upaya sehingga tahap yang tak boleh nak kontrol, dan dia menjadi the quantity semakin ramai. Okey, itu antara sebab-sebab ataupun punca-punca kenapa online learning bukanlah solusi terbaik. Bukan saya katakan tak boleh langsung online learning, tak, tapi ada hadnya, ada berpada-pada. We don't have any specific method yang fit to all. Okey, mungkin untuk kanak-kanak A ini metod yang sesuai, untuk kanak-kanak B ini metod yang sesuai, ataupun untuk kanak-kanak C ini metod yang sesuai. Okey, jadi kalau kita melambakkan satu metod, kita menggunakan satu metod dan kita lambakkan kepada kanak-kanak dan kita assume yang kanak-kanak boleh follow method yang kita tentukan, maka kita adalah seorang yang tidak bertanggungjawab lah. Okay, sebab apa kalau I believe depan saya ini ramai guru ataupun ramai yang ibu bapa atau juga mungkin ini ada ilmu baru dalam konteks pedagogi. Ada 3 benda yang kita perlu fahami, yang perlu kita patuhi. Pertama adalah mastery of the content knowledge. Contoh, kalau anda nak mengajar sains, anda perlu master ilmu sains. Kalau anda nak belajar matematik, anda perlu master ilmu matematik. Ataupun kalau anda nak ajar bahasa, anda perlu pakar dalam bahasa. Bukan pakar lah, I mean dia tahu pasal bahasa itu sebelum nak mengajar orang. Yang kedua, dalam pedagogical content knowledge, yang kedua adalah kita kena tahu ilmu pedagogi.
ilmu pendekatan apa yang kita nak pakai untuk kita sesuaikan kepada kanak-kanak. Pertama tadi adalah content knowledge, ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana cara nak mengajar ataupun pedagogi. Dan yang ketiga, as a teacher, yang ketiga, as a teacher, kita perlu tahu ilmu ataupun prior knowledge, ilmu sedia ada kanak-kanak itu sendiri, sebelum kita sampaikan ilmu-ilmu baru kepada mereka. So dengan kata lain, kita akan observe dululah. Observe is very strong ataupun is very critical punya way untuk nak tengok bagaimana prestasi ataupun perkembangan kanak-kanak yang sedia ada. Tanpa ketiga-tiga ini, pedagogical content knowledge tidak dapat dilaksanakan dengan baik juga berkesan. Selagi kita bukan content master, selagi kita tak tahu pasal pedagogi, ataupun selagi kita tak tahu apakah ilmu sedia ada kanak-kanak itu accordingly to the milestone of the children, maka kita tak boleh nak bagi ataupun kita nak beri strategi mana yang efektif terhadap kanak-kanak itu sendiri. Sebab di akhirnya dalam konteks pendidikan kan Sean, kita nak kanak-kanak itu belajar. Kita nak kanak-kanak itu dapat ilmu. Kita nak kanak-kanak itu dapat berfikir, because the main of the learning adalah untuk membuatkan seseorang itu berjaya berfikir untuk menyelesaikan sesuatu. Maka kalau kita tak berjaya menyebabkan pelajar ataupun kanak-kanak itu berfikir walaupun sekelumit cuma, maka dia adalah satu refleksi kepada guru-guru untuk modify, untuk ubah suai ataupun untuk do some improvement apa yang terbaik untuk diberikan kepada kanak-kanak. So itu sebenarnya kita nak cakap pasal online learning kan. Online learning adalah bukan sahaja. Tapi kan Ai, saya nak sentuh sikit bila kita cakap pasal berkenaan dengan online learning dan juga pedagogi content of knowledge kan. Content of knowledge. Sorry sekejap nak kena betul. Saya nampak benda yang berlaku kepada pelajar-pelajar kita adalah mereka takut untuk buat kesilapan. Contohnya bila kita bagi freedom untuk diorang ni explore benda-benda baru, so mungkin because of the childhood moment ataupun because of the previous system ataupun the system yang telah build mereka, mereka punya proses tu berlaku dalam tu. So kita tengok pelajar-pelajar ni kebanyakannya bila kita bagi task ataupun assignment, dia akan takut untuk melakukan secara orang kata secara kendiri. Dia takut nak luahkan idea dia. So mungkin Hazari ada pandangan untuk menyelesaikan, sebab kita faham masyarakat kita ni kita memang dah dalam kepala kita, memang kita dah tahu this is the standard curriculum yang kita nak achieve. Memang akan ada peperiksaan tertentu yang kita kena duduki. Contohnya anak nak masuk darjah 1 memang dah nak kena tahu membaca. Itu memang requirement yang daripada cikgu kan. Kita tahu itu adalah dalam culture kita, itu adalah benda yang wajib kan. So bagaimana kita nak menyampaikan kepada semua pihak ini adalah benda yang paling mudah untuk kita fahami. So benda yang paling asas sekali adalah untuk kita faham perkembangan kanak-kanak. Kan, peringkat awal itu adalah perkembangan kanak-kanak. Itu pun tidak sampai kepada ibu bapa. Tak semua ibu bapa tahu this is the process of anak dia berbeza dengan anak orang lain. So mungkin ada pandangan, macam tadi Hazari dah sebut berkenaan dengan research, gadget dan sebagainya. Ada parents akan cakap tak boleh juga, kami kena bagi gadget kan. Lepas tu bila pelajar pula kita bagi freedom untuk dia buat berdasarkan apa yang dia nak buat secara kreatif, dia takut pula instruction tu akan salah, dia takut nanti marks dia akan kurang. So benda-benda ini yang mengganggu pemikiran masyarakat kita dan mengganggu proses perubahan itu berlaku. So dalam bahasa mudahnya, bagaimana kita nak sampaikan kepada masyarakat dan semua pihak yang sebenarnya ini adalah asas yang paling asas sekali lah untuk kita faham, untuk mereka faham sebenarnya.
Uh, Hmm. saya suka bila situasi bila Sean bagi tahu tadi, yes, kita dibesarkan ataupun at least saya dibesarkan untuk kita takut nak Hmm. salah. Kita takut nak solicit ataupun nak bagi pandangan diri sendiri. Okey, sebab kita takut kita Betul. salah. Okey, jadi Betul. bila kita tengok balik, percayalah, there are several punya approach, there are several pedagogi dekat luar sana ataupun dekat buku-buku pendidikan daripada peringkat awal hingga kini, tapi kita masih lagi tak percaya kepada keperluan kanak-kanak. Kita langsung ataupun kurang menitik beratkan interest ataupun demand kanak-kanak itu sendiri. Sebab apa? Apabila guru-guru, okay, dia bermula, dia macam ibarat cycle, okay? Kita tak boleh, sebab saya tak boleh, kita tak boleh nak target ini salah siapa, that is wrong, it's totally wrong. Betul. Tapi Betul. the good thing untuk kita reflect kan Sean, apabila guru-guru menerima kitab KSPK itu, okay, bila saya katakan tadi, it depend on the creativity of young children, creativity of the teachers, bagaimana dia nak execute the learning process. Okay, jadi the problem is guru-guru kita, okay, ataupun guru-guru, at least saya lah, bila saya pernah berdepan dengan saya pernah berdepan dengan situasi ini, kita dibesarkan dengan gaya guru-guru yang terdahulu. Okay, apabila kita dibesarkan dengan gaya guru-guru terdahulu, it is very difficult to break the culture. Which is everything should be teacher centered. Everything should be, yes, saya ada RPH, saya ada lesson plan. Okay, and then whatever you need to do is, as a student, you need to follow my lesson plan. Okay, so ini asasnya. Okay, ini asas kenapa benda-benda ini berlaku. Okay, sebab apa? Apa tadi ni cakap? Sebab jika kita tak memandang ataupun kita terlalu memikirkan untuk menghabiskan silibus, okay, maka ia memberi kesan langsung terhadap perkembangan kanak-kanak. Tapi kan Sean, bila pandemik ini berlaku, okay, dia sebenarnya ada hikmah untuk pendidikan di Malaysia. Sebab apa ya Sean? Hikmah dia pertama, sebelum ini kita langsung tak percaya, ada beberapa golongan lah, langsung tak percaya tentang online learning. Itu yang pertama. Maka cakap online learning menyusahkan, online learning bla bla, online learning itu dan online ini. Yang kedua, ada golongan dia kata online learning itu bagus. Okey, bila kita perlu mengamalkan online learning. Jadi, PKP ini adalah hikmah untuk kita transit from the conventional learning kepada online learning. Dan apabila kita mengamalkan online learning, so kita dah nampak dah kat mana lompong-lompong kosong itu. Kita dah nampak dah di mana kelompongan yang perlu kita tutup. Okey. Seperti okay, access connection, internet tak ada, smartphone ataupun gadget tak ada. Anak ramai di rumah, ibu bapa work from home di rumah. So, benda-benda macam ini telah mencabar kehebatan online learning yang selama ini kita katakan kita menuju ke arah teknologi ataupun IR 4.0. Sekarang dah 5.0 dah, tapi 4.0 pun kita masih tak mampu nak kejar. Tak settle. Okay? Tak settle lagi. Okay, jadi bila online learning berlaku, kita dah nampak lah ini kelemahan yang ada, ini kebaikan yang ada. Okay, so macam kita bincangkan awal tadi, tak ada satu metod pun yang fit to all, yang boleh digunakan oleh semua orang. Maka bila online learning ini tidak berjalan dengan baik, maka kita perlu kembalilah, adakah lesson plan ataupun KSPK ini perlu dipenuhi at the end of the year. Okay, so bila benda ini berlaku, maka KPM telah turunkan kepada guru-guru penjajaran kurikulum. Okay, penjajaran kurikulum, kalau cikgu-cikgu mungkin semua dah tahu kita ada penjajaran kurikulum. Ya, saya. But before that, bila Ayi dah sebut pasal lesson plan kan, kita tengok kan pasal lesson plan, bila kita ada standard KSPK, KSSR, KSSM, and kita ada kurikulum permata kan. So cikgu sebenarnya di sekolah dia memang wajib untuk tulis lesson plan kan. Betul tak? Dia ada rancangan pengajaran harian, dia ada RPA, RPH. Okay, what happened to that RPA and RPH waktu pandemik? Okay, menarik. Dan kalau kita tengok satu lagi, RPA dan RPH tu saya tengok dulu pada tahun 2019 tu siap dah dikompilekan, and cikgu tinggal copy and paste saja. Ada yang cikgu tu dia dah print siap-siap dah kan. So apa kegunaan lesson plan tu kalau cikgu sendiri di peringkat awal tu dia dah
kita tak menyalahkan cikgu, mungkin atas orang kata apa, itu adalah kemudahan yang perlu diisi. So selain daripada kita tengok konteks objective of learning tadi, kita juga perlu melihat kepada bagaimana seorang guru itu merangka dia punya proses pengajaran dan pembelajaran. Kan? So the lesson plan, how the teachers plan the lesson tu yang kita perlu pentingkan. Kan? Daripada dia nak fokus kepada penyediaan struktur lesson plan yang daripada A to Z, cikgu buat apa kan. Kalau kita tengok RPA, RPH tu, pendidik mula-mula menyanyikan dan sebagainya tu, sekarang dah tak suitable dah. Betul tak? So kita kena memikirkan satu platform selain daripada cikgu ni, sebab saya rasa sekolah masih lagi mewajibkan cikgu ni update dia punya lesson plan. I'm not sure. Kalau ada cikgu kat sini mungkin boleh share, tapi saya rasa itu adalah satu standard yang kita telah, sebab the main problem adalah bila kita tidak ini mungkin dah masuk sikit kot AI berkenaan dengan emergent curriculum. Lepas ni kita pergi emergent. Dia dah masuk sikit pasal emergent bila sebab emergent ni dia lebih kepada orang kata apa, kita terpaksa mewujudkan perkara tersebut untuk disesuaikan berdasarkan situasi semasa. Kan, situasi sebelum ini memerlukan kita menulis lesson plan, cikgu menghabiskan masa menulis lesson plan dan sebagainya, tapi at the end of the day lesson plan tu hanya mungkin sekadar untuk guideline saja on the subject ataupun record on the record of the teachers. Tapi daripada segi implementasinya, kalau kita betul-betul nak follow the lesson plan tu, saya rasa it's not 100% the lesson plan. Kan? So mungkin ini adalah we need to do some not only on bila bercakap pasal curriculum, dia dah include macam mana teacher tu memahami the objective of learning, how to achieve the objective of learning tersebut. Kan? Saya rasalah ini pandangan saya. Bila saya terfikir pasal lesson plan tu, saya teringat ada orang yang share lesson plan, ada yang saya compilekan, bukukan dan sebagainya. Dululah tahun 2019 tu saya masih teringat, tiba-tiba saya teringat pop up bila lesson plan tu. Betul Sean. 2019 masih belum lagi dulu Sean, baru lagi 2 tahun. Baru 2 tahun kan. So kita masih ingat. So dia copy and paste, and then bila sekarang pun it's not practical sebenarnya bila kita mengajar bakal-bakal cikgu pendidikan awal kanak-kanak, when we talk about lesson plan kan, kadang-kadang lesson plan ni dia telah menyebabkan pelajar-pelajar kita ni dia dah jadi macam terlalu rigid tau. Terlalu rigid, dia tak boleh nak explore dia punya new ideas tu, tak ada. Kan? Dia akan jadi that method tu hanya copy and paste. So dia tak generate new ideas, and bila dia nak generate new ideas, dia jadi macam takut tau. Dia ada satu ketakutan. Sedangkan ideas tu ada. So kita kena fikirkan satu orang kata apa, platform yang cikgu ni you bukan sekadar untuk prepare that lesson, tapi you need to make sure that the people out there, okay, the circle of education ni faham apa objective of your learning sebenarnya. Kan? So saya rasa at the end of the day dia takkan ada stress. Kita takkan memikirkan yang towards the end of the year anak tu akan dapat number berapa, grade dia berapa dan sebagainya. Kita akan fikirkan, okay, this year my children will achieve what? Okay, akan ada progress apa, akan ada perkembangan apa. Sebab kita tak fokuskan kepada perkembangan, kita fokuskan daripada peringkat awal pun kita tak pernah fokuskan pada perkembangan anak tersebut. So sebab tu kita tak tahu proses perkembangan tu. Kan, kalau kita tengok bila bayi dilahirkan, kita memang dah ada growth and development chart. Kan, kita ada buku pink, buku biru tu kan. Tapi sejauh mana cikgu-cikgu ni menggunakan that progress of the child tu, the background macam tadi Ayi ada sebut berkenaan dengan observation dan sebagainya tu, untuk memahami ini adalah proses yang anak ini perlukan, dan benda ni tidak sampai kepada masyarakat. So bila tak sampai kepada masyarakat, itu yang menyebabkan we stress on the product ataupun we stress on the result sampai kita terlupa proses yang sepatutnya anak ini lalui.
Betul Sean. Bila tadi Hmm. saya pun scroll macam daripada saudari Aisyah Inani, saya rasa lesson plan disediakan sendiri relevan untuk preparing lesson, cuma teacher kena flexible throughout learning. Okay, yes. Lesson plan ada kebaikan, ada kelemahan dia itu sendirilah. Tapi apa yang kita kena faham, macam Aisyah Inani bagi tahu tadi, okay, teacher perlu fleksibel. Okay, bila kita cakap tentang Betul. fleksibel, itu antara salah satu elemen dalam emergent curriculum. Okay, jadi bila cakap pasal lesson plan, ialah kadang-kadang percayalah ada orang buat lesson plan selepas selepas berlaku Sebab PGDC mengajar. ataupun selepas mengajar. Okay, dan apa yang kita kena faham as a teacher, the most thing is apabila berlaku ataupun nak menjalankan sesi pembelajaran, dalam otak kepala ataupun dalam kepala kita ni ada 3 benda. Pertama, kita ni nak capai apa? Bukan kita nak cakap capai apa yang kita nak student kita capai. Yang kedua, bagaimana Betul. aktiviti ataupun how untuk capai the learning outcome. Dan yang ketiga adalah kita nak tengok balik adakah student kita ataupun kanak-kanak itu mencapai learning outcome ataupun tidak. Itu sahaja. Yang lain-lain, yang fancy-fancy yang lain tu hanyalah untuk membantu sahaja. Jangan rigid. Okay? Betul. Benda-benda Betul. yang rigid itulah menyebabkan cikgu kurang gemar nak buat kreativiti. Sebab apa? Kena tulis banyak nanti. Okay? Ataupun benda-benda rigid macam tu lah, ataupun yang dokumentasi yang begitulah menyebabkan guru-guru malas nak buat more than beyond the capabilities of the teachers. Okay, Betul. jadi Betul. itu semua adalah formal ataupun itu semua adalah formal curriculum. Sebab apa Sean, dalam curriculum ni ada kalau biasa dengar ada formal curriculum, ada informal curriculum dan ada hidden curriculum. Tapi kan Sean, apabila kita nak masuk tajuk emergent curriculum ni dia bukan benda yang kita plan. It is not a pre-plan yang kita tulis dalam lesson plan yang kita nak jangka apa yang kanak-kanak itu sudah capai. Okay? Sebab apa? It totally depends of the children and the learning environment itself. Kalau saya boleh kongsikan ada beberapa elemen tiga elemen. Okay? Tiga elemen bagaimana cikgu ataupun pendidik menjalankan emergent curriculum. Okay, emergent ni kalau literasi dia termuncul. Dia termuncul tu ibarat emerge. Dia tiba-tiba je termuncul. Okay, bila kita cakap termuncul, Dia tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba ada. Bila kita cakap tiba-tiba, benda tu berlaku secara spontan. Benda yang tidak kita rancang. Okay. Jadi antara ketiga-tiga elemen yang ada dalam emergent curriculum, pertama adalah based on the children interest. Okay, apa-apa pun kita katakan accordingly to the children interest. Bila kita dah tahu apa yang kanak-kanak itu tahu ataupun nak belajar, contoh kanak-kanak itu main air. Okay, main air, dia basuh tangan and then dia bermain dengan air. Okay, bila at the moment kita tahu kanak-kanak itu teruja dengan nak main air. As a teacher ataupun as a parent, kita jangan kita jangan kill the curiosity ke tahap yang jangan main air. Okay, berapa banyak guru, berapa banyak ibu bapa yang stop the curiosity. Okay, apabila kanak-kanak itu nak buat sesuatu yang luar kotak, luar daripada kebiasaan yang bersepah, okay. So as adults kita stop the curiosity. So bila kita stop the curiosity, dan apa yang kita buat? Okay kanak-kanak jangan main air. So duduk atas meja and then belajar ABC. Kita stop the curiosity, the very crucial moment yang kanak-kanak tu dah appear, kita kembalikan dia untuk belajar ABC contohnya, maka at that time, believe me, belajar ABC adalah bukan satu pembelajaran yang bermakna pada ketika itu. Okay, so sebab apa kita tak pandang children, berapa ramai dah kita as a teacher kita dah selalu dah dengar children centered, berpusatkan kanak-kanak, berpusatkan murid. But towards the end, bila kita buat implementation, kenapa children centered ini is very difficult untuk kita laksanakan. Okay, yes, kita ada ramai pelajar, 25, 30, 40. Maksudnya kalau kita ada 30, 40 orang kanak-kanak, ada 30 interest kanak-kanak, ada 40 interest kanak-kanak. Jadi kenapa kita akan rasa macam terlalu banyak untuk kita nak penuhi. Itu yang pertama. Okay, children interest. Yang kedua kan Sean, yang kedua adalah flexibility. So tadi Aisyah Nani kata perlu ada flexible, teacher perlu flexible, parents perlu flexible. Flexible tu bagaimana?
macam contohlah hari ni kanak-kanak itu ataupun tak boleh nak belajar, tak boleh nak main dalam rumah, okay, and then terpaksa keluar rumah contoh ataupun hari ni tak boleh nak main air, kita terpaksa buat benda lain. Okay, so bila kita as adults, kita berlaku fleksibel dan kita tak rigidkan kurikulum itu berlaku ikut keperluan kita, maka kita tak rasa macam sukar lah. Kenapa contoh saya, kenapa saya akan rasa susah nak belajar ataupun susah nak mengajar? Sebab expectation yang awal. Expectation kena capai huruf, contoh, expectation kena capai level 5. Tapi apabila banyak faktor yang berlaku, yang menyebabkan kita perlu divert kita activity dan level 5 tidak tercapai, maka kita akan jadi stress, kita akan jadi masalah tertekan. So kita perlu fleksibel. Kalau dia tak follow lesson plan, hari itu tak menyebabkan kita follow lesson plan, it's okay. Ada masalah, it is not the end of the world. Okay? Yang kedua adalah benda ini I'm not sure. Kalau nanti saya ceritakan yang ketiga adalah the very powerful tool untuk teacher adalah melakukan observation dan juga penilaian. Okay? Record dokumen observation ataupun assessment. Suara macam jauh sikit. Sean pakai Sean cucuk tadi terus dia hilang suara. Oh ya. Cuba sebelum Sean macam tapi saya tak buat sesuatu. Saya okey je. Saya dah dengar dah suara Ayi sekarang. Oh, okey. Sekarang dah dengar. Sekarang dah dengar. Saya rasa mungkin handphone kena beli baru kot. Okey, saya ulang yang ketiga Okey, yang ketiga adalah the powerful tools adalah untuk kita buat observation. Kadang-kadang ni kita terlupa nak observe kanak-kanak. Okey, kita terlupa nak assess kanak-kanak. Assess tu bukanlah kita cakap okey kanak-kanak, okey abang Along duduk dekat kerusi, nah kertas jawab exam. Saya nak assess awak. Tak, assessment tidak berlaku macam tu. Bila kita berdepan dengan kanak-kanak ataupun sesiapalah dalam tingkat pendidikan pun, observation ataupun pemerhatian adalah powerful tools untuk cek perkembangan dia okey ataupun tidak. So kita menggunakan semua deria lah untuk melakukan observation. Tapi kita ni insan yang lemah. Bila insan yang lemah, Ayi ada letak tangan ke dekat sound tu? Okey, sekarang okey. Sekarang baru jelas. Saya terletak sekarang jelas. Okey. Macam bila kita ni insan yang lemah, kita tak boleh nak tengok sahaja. Okey, kita tak boleh nak tengok sahaja. Maka as a teacher kita kena jot down. Kita kena tulis ke nota ke apa supaya kita tahu perkembangan kanak-kanak itu berada di pada yang mana. Okey, hari tu saya ada berkongsi, bukan saya dapat perkongsian daripada ibu bapa. Okey, contoh ini kongsi macam ibu bapa tengah pregnant ataupun tengah bersalin, nak bersalin, and then bila dia ada contraction, dia akan bagi WhatsApp dekat suami dia kan, ada contraction. Sebab sekarang sangat susah nak dapatkan pen dengan kertas depan mata, maka dia WhatsApp dia diri sendiri ataupun dia WhatsApp dia suami dia, ada contraction. Maka itu adalah salah satu contoh bagaimana record ataupun record berlaku. Okey, begitu juga dengan kanak-kanak. Kalau kita rasa macam kanak-kanak itu telah melakukan sesuatu yang lain, maka kita kena jot down dekat nota kita. Okey, as ibu bapa, as guru-guru. Okey, benda itu adalah evidence untuk menunjukkan authentic assessment. Okey, jadi kalau saya ulangkan balik, elemen emergent curriculum ni ada 3 benda. Pertama adalah follow children interest. Yang kedua, being flexible ataupun flexibility. Saya baru dengar Ustaz Hasrizal punya YouTube, tak silap saya hari ni ke semalam, di Ireland, di Republic of Ireland. Antara salah satu elemen adalah anjan, ataupun flexibility. So dan benda itu at least berkesan di peringkat Ireland, dan I believe ia juga berkesan kalau bukan waktu PKP pun, ia juga berkesan waktu sebelum PKP ataupun sebelum COVID. Dan elemen yang ketiga untuk emergent adalah wajib ada observation dan assessment, ataupun dengan kata lain kita kena dokumen lah apa yang kita kena apa yang kita nampak melalui perkembangan kanak-kanak. Okey, jadi apabila kita tahu
apa tadi saya nak cerita pengalaman sebenarnya. Okay, I remember. Last time I remember macam contoh kita telah dibesarkan untuk memberi ataupun mengajar semua orang secara mass. Okay, secara mass. Semua benda secara mass. Nak ajar tentang haiwan, kita ajar secara ramai-ramai. Nak ajar tentang apa benda pun kita akan ajar secara ramai-ramai dan kita terlupa di hadapan kita ada pelbagai level of kanak-kanak. Okay? Jadi bila saya ditegur oleh supervisor saya ketika itu, cakap what are you doing? Kenapa? You know that kanak-kanak itu ada kelemahan dia. Kita tahu kanak-kanak ini ada kelemahan dia. Even kanak-kanak yang gifted pun adalah merupakan salah satu kelemahan kita. Okay, reflect kepada kelemahan kita. Kenapa kita buat pedagogi seperti itu, melambat ataupun menggunakan kaedah secara mass. Okay, jadi apa yang kita kena buat? And then my supervisor said, cakap, oh, you kena tengok anak-anak tu secara individu, you kena tengok secara berseorangan. Kalau and then sebab yelah saya pun dibesarkan dibesarkan dengan cara kan guru-guru akan tengok secara ramai-ramai. So it is very difficult for me at first. Okay, pada peringkat permulaan sangat susah. Sebab apa? Ya Allah, kena tengok 25 orang kanak-kanak dalam pada masa yang sama. Okay, tapi apabila saya menyesuaikan diri, sebenarnya melihat kanak-kanak secara individu adalah satu teknik yang sangat memudahkan untuk saya. Sebab apa? Saya tak perlu nak terkejar-kejar. Contohlah kalau saya nak ajar ini adalah pen biru kepada kanak-kanak 25 orang, saya kena pastikan semua kanak-kanak itu tahu ini pen biru. Okay, tapi apabila saya katakan, oh, kanak-kanak A dia punya level ini pen biru, kanak-kanak B dia tak tahu pen biru pun tak apa, tapi dia tahu pensel merah, contoh. Okay, kanak-kanak C, oh dia tak tahu pun pen biru, pen merah tak apa, dia mungkin tahu pasal pemadam, contoh. Okay, it's okay sebab kita nampak individu itu sebagai individu, perkembangannya sebagai individu. Okay, jadi minggu depan kanak-kanak A tadi dia hanya tahu tentang satu pen sahaja, minggu depan dia punya perkembangan tahu tentang 2 pen. Maka itu perkembangan yang wujud daripada tahu 1 and then tahu 2. Dan perbandingan yang berlaku adalah kita nak bandingkan kanak-kanak itu sekarang dengan kanak-kanak itu terdahulu. Tak ada signifikan pun, tak ada kepentingan pun nak bandingkan kanak-kanak A dengan kanak-kanak B. Tiada. Yang kita nak bandingkan adakah kanak-kanak adakah kanak-kanak A itu waktu kini sama macam kanak-kanak B, adakah kanak-kanak A sekarang sama macam kanak-kanak A minggu lepas? Itu yang kita nak tahu perkembangan sedia ada, perkembangan yang berkembang. Jadi yang berkembang. Dan berterusan. Dan apabila saya pakaikan konsep personalized curriculum, saya banyak berbincangkan tentang personalized curriculum dengan Dr. Putri Afzal, which is kita pandang kanak-kanak itu secara personal ataupun kita personalizekan. Okay, kalau kanak-kanak itu perlukan curriculum ini, kanak-kanak itu perlukan aktiviti ini, kanak-kanak ini perlukan aktiviti ini, maka all the theory macam Howard Gardner, multiple intelligence, perbezaan individu dapat dilaksanakan sebab kita pandang kanak-kanak itu sebagai individu. Maka bagaimana nak jadikan emergent curriculum ini di rumah? Ini tajuk sebenar, PKP, membawa kurikulum emergent ke rumah. Tadi kita fahamkan tentang konsep emergent curriculum dalam konteks yang sebenar. Tapi di rumah yang macam mana? Sama sahaja. As a parent perlu juga mengamalkan ketiga-tiga ini. Follow children interest, tengok minat anak itu apa. Okay. Yang kedua, being flexibility. Kalau kanak-kanak itu terlalu penat dengan online learning, stop. Okay. Jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu jangan terlalu paksa lah. Sebab apa? Nak mencapai untuk harian punya learning outcome. Jangan. Okay. Dan yang ketiga, parents juga perlu observe dan perlu ada assessment terhadap anak sendiri. Ini bukan perkara yang baru, ini perkara yang lama. Kalau parents dapat baby, okay, parents akan tengok kan, macam contoh tadi, buku pink, buku biru, kita akan tengok perkembangan dia mencapai ataupun tidak, and then kita refer kepada doktor. Adakah kanak-kanak saya ini berkembang secara tipikal ataupun normal? Tipikal, normal ataupun tidak. Okay, sebab apa? Sebab ibu bapa telah menjalankan pemerhatian ataupun penilaian secara tidak langsung kepada kanak-kanak itu sendiri. Okay, jadi ia bukanlah sesuatu yang sukar.
Cuma elemen yang peringkat paling awal Sean perkatakan di peringkat awal video kita tadi adalah kolaborasi ibu bapa dan guru-guru. Okey, kolaborasi ibu bapa dan guru-guru bukan sesuatu yang baru. Jangan nak kata macam alah bila ada PKP je ibu bapa kena bekerjasama dengan guru-guru. Tidak, sebelum PKP pun, selepas PKP ataupun bila COVID dah hilang pun, insya-Allah kan kita doakan, okey, ibu bapa ataupun kolaborasi ibu bapa serta guru ataupun dengan sekolah adalah satu pendekatan yang sangat perlu kita buat ataupun kita lakukan. Jangan kita melengahkan ataupun kita memandang enteng kehebatan kolaborasi ibu bapa dan guru. Okey? Sebab apa? The very famous quote, okay, the very famous, ibu bapa adalah guru yang pertama. Jadi apabila ibu bapa itu adalah guru pertama, so as a parent, jadilah guru seperti mana guru di sekolah. Kalau guru di sekolah faham tentang kurikulum, faham tentang pedagogi, tidak keberatan saya katakan ibu bapa di rumah pun perlu faham tentang kurikulum, perlu faham tentang perkembangan kanak-kanak, perlu faham tentang pedagogi kanak-kanak. Sebab apa? Sebab ibu bapa itu sendiri telah didefinisikan sebagai guru, seorang guru juga. Maka kita jangan nak terlepas pandang, kita jangan nak melepaskan diri. No, tugas mendidik adalah tugas guru. Okey, tugas ibu bapa adalah tugas untuk memberi suap, pakai, minum dan sebagainya. Tidak. Tugas untuk mendidik adalah tugas semua orang. Bukan sekadar tugas guru, bukan sekadar tugas ibu bapa, dan juga tugas community juga. Dan juga tugas community. Community itu siapa? It could be everybody, even strangers. Okay? Okay, Ai, sebelum Ai sambung, okay, sebab kita sebenarnya dah nak habis 1 hour. Okey, tapi saya rasa kalau katakanlah terlock out nanti, kita akan buat satu lagi session, kita masuk balik boleh kan? Lepas tu kan? Dia automatik ke? Ataupun kita boleh singkat? Tak, dia ada time dia nanti. Lepas tu kalau terkeluar kita boleh masukkan balik. Kita boleh masuk balik nanti. Okey, cuma saya nak komen sikit, bukan nak komen, saya nak baca. Sebenarnya tadi ada beberapa soalan. Okey, contohnya macam siapa ni, LTP child apa tu tak nampak. Child Heaven. Child Heaven. Okey, dikata kat situ kesabaran and passion with our work as a teacher is the key. Sejauh mana pun ilmu yang kita ada, tapi kalau hanya dibincangkan agak susah untuk kita ubah. Apapun, a great teachers always teach with their heart. Okey, saya bersetuju sebenarnya perbincangan mungkin tidak membawa kita ke mana-mana, kan? Tapi the key is untuk kita bagi masyarakat faham. Sebenarnya sebelum ini kurikulum hanya difahami oleh seorang guru sahaja. Mungkin difahami oleh seorang guru. Cikgu saja tahu apa itu standard kurikulum. Di peringkat ibu bapa sebelum ini mungkin hanya tahu anak dia akan belajar subjek apa. Setiap awal tahun buku apa yang dia perlu beli, buku latihan apa yang dia perlu beli, buku teks apa yang anak dia ada, kan? So kita hanya tahu tentang latihan dan juga apa yang anak tu akan belajar sepanjang tahun. Tapi tak pernah didedahkan tentang apa itu kurikulum. Bila berlaku pandemik secara tidak langsung, ini adalah peluang kita sebenarnya. Okey, bila puan LT tadi tu ada komen tadi tu, bila kita membincangkan, bila kita mewacanakan ilmu ini, at least pengetahuan tu sampai kepada ibu bapa dan kita nampak betapa pentingnya collaboration in education, collaborative work. Sebelum ni mungkin collaborative work kita hanya menjemput parents tu pergi mesyuarat PIBG, parents datang tengok anak dia buat konsert, parents datang tengok anak dia buat aktiviti-aktiviti yang kita memang dah organisekan, kita dah orang kata apa, kita dah wujudkan, kita dah jadualkan. Tapi sekarang adalah masa untuk kita fahamkan kepada semua masyarakat, this is the curriculum, this is the pendidikan yang sebenarnya yang kita nak achieve, okay, yang kita nak sampaikan, so that people out there akan tahu yang sebenarnya pendidikan tu tak adalah serumit yang kita jangka. Pendidikan tu tak adalah serumit you kena lulus SPM dengan 9A.
pendidikan tu akan nampak lebih, orang kata apa, kita menghargai kelebihan yang ada dalam setiap kanak-kanak. Kan, kita lebih menghargai anak kita lebih menghargai setiap orang, kita akan lebih menghormati setiap orang. So itu adalah pentingnya kita mewacanakan setiap apa yang kita sampaikan sekarang, yang kita tengah bincangkan ni. This is the process to make sure that everybody participate in this education. Bukan sekadar cikgu sahaja kena prepare lesson plan, bukan sekadar cikgu sahaja kena teach with heart, but the community itself. Kan, the collaborative work tadi tu, the readiness of our people, kesediaan masyarakat untuk menerima pendidikan sebagai satu medium. Kita nak hormat orang, kita nak respect orang, kita nak hargai dia punya kebolehan dan sebagainya. So saya rasa itu antara the most important part kenapa kita perlu sampaikan. Bila this is the time, bila mungkin sebelum ni orientation kita adalah orientation, bila kita buat minggu orientasi kita berfokuskan kepada kanak-kanak tu berada di center. Mungkin kita kena fikirkan one week orientation for parents. Okay, this is the time. Kan? Betul. And bila kita berbincang banyak, kita berbincang, kita buat session dengan even dengan Dr. Putri pun banyak kali kita cakap benda yang sama, sampai kita fikirkan khusus kahwin, kan, khusus kahwin tu kita perlu, this is the way sebenarnya kita nak masukkan elemen-elemen pendidikan supaya tak ada stres. Dan parents sendiri secara tak langsung dia akan relax. Bila semua orang relax, teachers akan lebih relax untuk secara kreatifnya menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Macam sekarang, kenapa teacher kita stres? Okey, kita tak menyalahkan cikgu. Kenapa cikgu stres? Sebab cikgu fikirkan dia kena habiskan silibus dia. Kan, setahun tu dia kena habiskan silibus dia. And dia kena make sure by the end of the lesson, of the year, anak-anak dia tu dapat grade-grade yang tertentu. So itu yang kita tak nak, dan itu yang perlunya, pada saya pentingnya kita sampaikan kepada masyarakat lah. And thank you so much untuk komen tu. Betul. Dan tadi Ayi tadi ada satu soalan yang saya tertinggal jauh. Puan Aisyah kan, dia tanya how to balance kan, if student tu melebihi satu orang. Okay, bila kita buat emergent curriculum, bila kita mengaplikasikan emergent curriculum, tapi student kita ramai. So kadang-kadang macam kita tengok tadi, interest of the child, flexibility. So macam mana kita nak make sure that flexibility tu berlaku bila kita nak observe dan sebagainya tu, pelajar kita ramai in one group. So itu kalau tak salah saya tadi, dia punya soalan. Mungkin apa tadi, in one group. The first thing is jangan pandang kanak-kanak itu sebagai satu group. Okay, anything yang kita buat somehow adalah untuk memudahkan kita. Percayalah. Okay. Ayi kejap Ayi kejap. Yes, betul. Ecological system, Bronfenbrenner punya teori. Yes, betul. Kita boleh relatekan dengan what happened waktu pandemik ni untuk collaborative work tadi. Okay, boleh teruskan. Ya, lupa. Siapa mi tarik warisan tiba-tiba teringat sebab nampak makanan. Saya tanya apa tadi? Yang sebelum Bronfenbrenner. How to balance. Okey, kanak-kanak dalam grup. Okey, macam saya katakan tadi lah. Okey, kalau kita nampak ataupun kita masih lagi nak mengamalkan pembelajaran dalam kumpulan ataupun pembelajaran secara mass, secara ramai-ramai, dan kita nak tengok perkembangan kanak-kanak itu secara ramai-ramai, maka ia bukanlah satu emergent curriculum. Sebab macam saya katakan tadi, kalau ada 40 orang kanak-kanak, ada 40 orang interest. 40 interest. Tapi dalam musim pandemik, kita tahu kanak-kanak itu tak bersama dengan kita. Kita tahu kanak-kanak itu berada di rumah masing-masing. Dan kita kena tahu kalau kita ada 30 orang kanak-kanak, okay, and then ibu bapa, perbincangan macam kita bincangkan tadi lah, perbincangan ibu bapa tu kita kena tanya apa yang kanak-kanak itu suka. And believe me, kadang-kadang kita tahu yang anak-anak masing-masing ataupun anak-anak suka, ada yang suka robot, ada yang suka tumbuh-tumbuhan, ada yang suka pelbagai. Mereka ada minat masing-masing dan kita manipulasikan minat itu ke arah kebaikan untuk improve the learning process. Okay, saya lupa nak cakap apa tadi sebenarnya. Kejap, dia sebenarnya based on the question. Yes, Abel Jerul, ibu bapa perlu luang masa, betul.
sebahagian daripada proses pembelajaran, ada kolaborasi. Belajar itu kanak-kanak antara dua buah pihak. Lupa dah. Yes, kena tahu lah. Okey ya, saya remember. Okey, dah teringat dah. Semalam saya baca dari perkongsian video, saya mendengar perkongsian video daripada Prof Dr. Jomo kan. Syam ingat tak Dr. Jomo? Dia kata because of online yang learning, ekonomis tu kan. Yes, online learning tak kesan sebab apa? Sebab yes, ada kanak-kanak berada dalam underprivileged. Okay, berada dalam at risk, ada yang berisiko ataupun underprivileged. Kita bukan nak bincangkan kanak-kanak bandar dengan kanak-kanak luar bandar. Okay, jangan fikir kanak-kanak luar bandar tu ada masalah. Jangan fikir kanak-kanak bandar itu berada di puncak. Tidak. Di bandar pun mempunyai kanak-kanak miskin bandar. Okay, bila kita cakap kanak-kanak yang berbeza status, dia merangkumi dia punya status ekonomi, dia merangkumi makanan dapat kesihatan yang dapat bernutrisi ataupun tidak. Dia merangkumi bila kita menjalankan online learning, dia ada all the facilities ataupun tidak. Okey, jadi kanak-kanak yang berbeza ini kadang-kala, lagi-lagi kalau adik kan ibu bapa kalau baca dekat Facebook, okey, ramai ibu bapa meluahkan dia tak sempat pun nak bagi seorang satu smartphone kepada kanak-kanak. Okey, bukan sebab tak sempat, tak mampu pun nak bagi seorang satu kanak-kanak. Okey, jadi kalau menjalankan secara serentak dan mempunyai anak yang ramai, dia adalah satu yang tidak sesuai untuk dijalankan dalam musim ini. Jadi apa yang Prof Jomo ataupun Prof Dr. Jomo ini cadangkan adalah menggunakan TV pendidikan. Okay, TV pendidikan to make the TV pendidikan useful. Tapi tadi saya tengok juga TV pendidikan yang sedia ada kan. Sebab TV pendidikan ni dia tidak menggunakan internet, dia menggunakan satelit lah. Okay, so dan kebanyakan isi rumah ada TV pendidikan. Siaran itu diulang-ulang macam ISRO. So it's depend on the level and the age of the kanak-kanak, dia nak tengok level yang mana. Okay, so dia tak berlaku serentak lah. Itu salah satu cadangan lah. Okay, dan yang kedua, bila I remember bila Sean beritahu pasal Jepun tadi kan, Jepun tadi, maka ia juga boleh dilaksanakan. Sebab dalam pendidikan face to face perlu juga ataupun melihat muka kanak-kanak, okay, ada humanistik punya sentuhan. Perlu juga wujud dalam pendidikan. Sebab itu apa yang Jepun laksanakan, dia tidak tengok kepada teknologi, walaupun Jepun itu adalah nombor 1 teknologi, nombor 2 ke ataupun top 5 teknologi lah. Tapi kenapa dia tak menggunakan teknologi? Kenapa kita yang beria-ia dan kita pun tak tahu kita punya di level yang mana? At least internet saya pun tersekat-sekat. Tapi kenapa kita beria-ia nak melakukan teknologi? Alang-alang saya bagi tahu ni, internet rumah saya ni memang tersekat. Jadi kadang-kadang student ni nak buat live kan, so itu antara kekangan-kekangan kita di rumah lah. Okay, apa tadi? Bila Jepun membuat face to face, setiap 2 minggu jumpa parents, setiap 2 minggu parents jumpa teacher untuk update perkembangan. Itu salah satu cadangan yang telah diutarakan oleh Dr. Mazli, kalau tak silap saya, dalam siaran sidang media hari Rabu tadi. Dia kata, kita perlukan ataupun kanak-kanak ataupun pelajar perlukan sentuhan pendidik. Okay, dalam sentuhan pendidik, dia tidak boleh diganti sewenang-wenangnya dengan menggunakan teknologi. Percayalah, digital tak boleh nak menggantikan bagaimana pendidik nak melihat kanak-kanak itu secara manusia ataupun secara humanistik. Okay, jadi antara langkah terbaik Jepun lah yang itu antara salah satu langkah, bukan nak kata langkah terbaik. Selagi kita tak tengok, kita tak execute the learning and then kita tak timbang tara apakah kelebihan dan kelemahan yang ada, kita tak boleh nak bagi tahu itu adalah langkah terbaik ataupun tidak. Tapi ia adalah salah satu cara yang boleh kita fikirkan, okay, untuk ada perjumpaan antara kanak-kanak ataupun ibu bapa dengan guru itu sendiri, bukan stop 100% sesi persekolahan. Okay, walaupun yes dengan SOP yang sama, okay, itu benda yang perlu kita faham ataupun yang kita tak perlu nak pastikan. SOP tetap SOP, maka kita kena follow SOP. Jadi itu antara cadangan-cadangan daripada Prof Dr. Jomo dan juga Dr. Mazli tentang kita tak nak melahirkan the loss of generation ataupun
dia punya bahasa Melayu, generasi yang tertinggal, generasi yang hilang. Terpinggir. Generasi yang terpinggir. Sebab selama ini without PKP, kita dah mempunyai beberapa peratusan kanak-kanak ataupun beberapa generasi muda yang dah terpinggir dah selama ini. Maka bila ada PKP, believe me, the loss of generation yang telah dicadangkan ataupun yang telah yang telah diutarakan semakin meningkat ataupun semakin memberi signifikan yang semakin signifikan lah untuk melihat apakah implikasi terhadap teknik ataupun pendekatan sekolah pada masa kini. So kita tak nak meramaikan lagi the loss of generation ini. Believe me, okay, bukan kanak-kanak sahaja, bukan orang dewasa sahaja yang stres. Okay, kanak-kanak pun stres. Orang lagi-lagi yang sekarang yang tengah ambil SPM kan, yang ambil SPM pun stres. Okay, yang sekolah rendah pun stres, even guru pun stres. Okay, sebab selama ni saya mengkaji tentang lesu upaya ataupun burnout dalam kalangan ibu bapa. Tapi apabila kita tengok dalam perspektif ataupun sampling yang berbeza, adakah guru juga burnout? Adakah kanak-kanak juga burnout selain parenting punya burnout? Maka ya, guru juga burnout. Kanak-kanak juga burnout. Seluruh komuniti berada dalam keadaan burnout yang sangat membimbangkan. Maka apa yang kita perlu buat? Okay, adakah kita perlu memaksa ataupun kita perlu meneruskan kaedah yang kita nampak memberi banyak lagi kesan negatif berbanding positif? Okay, nanti after all semua orang burnout. Semua orang mempunyai emosi dan mental yang tidak stabil. Okay, dan ini bukan generasi yang kita nak lahirkan. Dan dia juga membimbangkan kan Sean. Lagi-lagi PKP 2 hari ini diumumkan ke semua negeri kecuali Sarawak adalah PKP. Dan kembali to the square one lah. Okay, kita kembali kepada benda yang kita telah melalui pada tahun 2020 tahun lepas. Cuma kali ini kita telah bersedia. Okay, but the problem is how far kesediaan ataupun persediaan yang kita telah melalui. Macam tahun lepas kita boleh bagi alasan. Alamak, ini kali pertama, ini tahun pertama kita berdepan dengan PKP. Kita tak mempunyai all the access. Okay, dan kita tak tahu macam mana pendidikan. All the SOP kena revamp balik ataupun kena create baru. Peringkat sekolah, baik SOP di rumah pun, baik SOP di seluruh peringkat perlu diwujudkan. Tapi now kita tak boleh lagi nak kata ataupun tak boleh nak salahkan ini benda baru, tidak. Okay, ini adalah benda lama yang perlu kita reflect, okay, yang perlu kita muhasabah untuk kalau kita masih lagi tak ubah sesuatu, maka believe me, 1 tahun yang kita jalankan pada tahun 2020 adalah sesuatu yang sia-sia. Okay, do you remember kan Sean, kanak-kanak 2020 akan terlewat 3M dia. Okay, apabila kita bercakap tentang 3M kan, bukan bermaksud dia tak boleh membaca, tak boleh nak mengira terus dan sebagainya. Okay, itu adalah output Di akhirnya kita nak kanak-kanak membaca. But the problem is the process of 3M itu sendiri. Dalam 3M kita ada pra membaca, kita ada membaca, kita ada pra menulis, kita ada menulis. Okay, maka the process of untuk pastikan kanak-kanak itu membaca, menulis, mengira tidak berjaya ataupun tidak dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Baik semua orang lah. Okay? Maka kita kena kembali, kita kena muhasabah ataupun kita kena check balik lah. Bila kanak-kanak itu berada dalam darjah 1, kena ingat balik, tahun lepas dia dah tertinggal sesi persekolahan selama 6 bulan, more than 6 months. Maka don't expect yang kanak-kanak ataupun kurikulum yang dia perlu penuhi adalah kurikulum darjah 1. Okay, ataupun kanak-kanak darjah 1 pergi ke darjah 2. Tahun lepas dia dah tinggal 6 bulan kurikulum darjah 1 ataupun silibus darjah 1. Don't expect dia boleh terus langkau ke ataupun terus masuk ke silibus tahun 2. Begitu juga dengan kanak-kanak 3 tahun, 4 tahun yang berada di Taska dan juga Tadika. Okay, maka benda itu perlu faham. Ya Sean, apa itu? Itulah yang kita maksudkan tadi bila kita perlu memperkecilkan skop pembelajaran tu. Bukan kita memperkecilkan skop pembelajaran, tapi kita memberi fokus kepada proses yang sepatutnya kanak-kanak tu dapat. Bukan kepada end product lagi, tapi fokus kepada proses yang asas untuk tahun tersebut.
katakanlah untuk tahun 1, apa proses yang sepatutnya kanak-kanak tu lalui. Untuk tadika, apa proses yang sepatutnya kanak-kanak tu lalui. Kita perlu memberi fokus kepada itu, dan cikgu-cikgu juga, sekolah, cikgu-cikgu, ibu bapa juga harus memahami bahawa kurikulum itu perlu bersifat yang macam kita cakap tadi, perlu bersifat anjal, perlu fleksibel. Dia boleh, orang kata apa, berubah-ubah berdasarkan situasi, as long as objective of learning tu tercapai. Kita bukannya nak fokus kepada subjek lagi sekarang, tapi kita nak fokus kepada memenuhi keperluan pembelajaran kanak-kanak itu sendiri. Kan? Saya rasa itu yang paling penting untuk kita fahami, sebab the problem is bila kita masuk PKP 2.0 dan kita masih fokus kepada silibus yang sama tanpa ada fokus apa yang kita nak fokuskan untuk tahun tersebut, kita akan masih berada pada tahap yang sama seperti tahun lalu. Maksudnya perjalanan proses apa yang kita dah lalui pada PKP yang pertama akan juga berlaku pada PKP yang kedua. Dan pada PKP yang kedua ini, masing-masing dah banyak lagi dia punya bebanan dia. Ibu bapa dia dah ada bebanan lain dah. Bebanan tekanan kerja dia, macam dulu memang semua terkurung. Kan? Masa terkurung tu kita mengharapkan kita keluar dengan the new norms and the new culture masa tersebut. Last year. Tapi bila kita keluar dalam keadaan yang stres dan masuk pula PKP yang kedua ni, kita dah ada banyak beban-beban lain dan kita masih tidak mengecilkan ataupun tidak melaksanakan pendidikan yang bersifat anjal tadi, itu yang menyebabkan proses tersebut tidak akan berlaku kepada anak-anak kita, dan end up pendidikan itu akan sama je sebenarnya seperti yang telah tertulis. So itu yang saya rasa kita perlu menilai semula, macam tadi kita perlu bermuhasabah. It's not just parents, it's not just teacher, tapi the whole education system itu perlu melihat dan menilai semula. Kalau kita nak wujudkan TV pendidikan yang memberi fokus yang bagaimana, kan, bukan lagi TV pendidikan yang berfokuskan kepada memberi ujian-ujian. Dan kalau kita tengok online learning pun, pelajar-pelajar kita disediakan dengan Google menjawab soalan, kan, ada worksheet dan sebagainya yang perlu mereka penuhi. So itu perkara-perkara yang kita kena nilai semula supaya kita tahu yang anak-anak kita ni okey. Macam Jepun, bagi contoh tadi, Jepun memberi fokus kepada kesihatan mental kanak-kanak dia, empathic approach, pendekatan yang empathy kepada anak dia. Sebab tu dia ada collaboration, dia ada orang kata apa, dia update parents dan juga teacher ni get update supaya proses tu tidak berubah. Macam kita di Malaysia, kita tak ada benda tu, kita tak ada that touch tu, sentuhan itu tidak ada. Itulah pandangan saya lah, yang akan kita hadapi mungkin. Okey lah Sean, mungkin kita boleh conclude ya Sean? Boleh tak kita conclude? Kita kalau ada soalan Brown Fan Brunner, macam mana nak pilih kurikulum berdasarkan individu anak-anak? Macam kami kata, pertama kena faham dulu kurikulum tu lah, okay? And then bila individu kanak-kanak, kita tengok, dengar ke suara saya tertutup? Dengar. Berdasarkan individu kanak-kanak, mungkin untuk pertama kali untuk kita fikir ataupun kita laksanakan, it is very difficult, okay, untuk anak-anak. Sebab even kalau kita tak nak bercakap dalam konteks pendidikan ataupun school setting, okay, kita cakap tentang anak-anak kita sendiri. Kalau kita ada 3 orang anak ataupun 2 orang anak ataupun ramai anak, okay, setiap anak itu mempunyai minat masing-masing, okay, maka as a parents kita perlu memenuhi minat tersebut. Sebab kita jangan memenuhi minat parents. Kita jangan nak cakap, oh saya nak jadikan anak saya seorang blah blah and everything and you should follow us. Okay, whatever we give you, you need to follow us ataupun to complete. So kalau kita masih lagi memegang prinsip perlu ikut kata orang dewasa, okay, dan kita mengabaikan minat dan juga permintaan kanak-kanak, tapi kena fahamlah kalau permintaan kanak-kanak tu ada yang nonsense, ada yang betul, and then kita perlu tapislah, ada yang betul, ada yang baik dan ada yang tidak baik, dan itu benda yang very logic untuk kita fikirkan lah. Okay, duduk dan stand menghadkan eksplorasi anak-anak, moga terangkat COVID-19. Oh, impak masa depan, PKP sangat memberi impak. PKP juga satu pembelajaran baru, betul Insyirah, saudari Insyirah Farah.
PKP ini merupakan satu pembelajaran baru untuk semua orang. Okay? So dia bukan terhadap pendidikan sahaja tapi terhadap semua sektor, terhadap semua area. PKP macam saya katakan tadi, ia adalah hikmah untuk kita lihat balik ataupun dia macam kalau kita tengok movie, dia macam kita pause sekejap, okay, kita fikir balik apa yang aku buat selama ini kat hidup kat dunia ini. Okay, so bila kita diberikan bencana, diberikan wabak, and kita kena reflect diri sendiri. Adakah kita sudah buat sesuatu yang melawan alam ataupun melawan fitrah, melawan benda-benda yang tidak baik contohnya kan. So benda tu untuk kita fikir sejenak lah. Tapi dalam movie kita boleh pause, tapi dalam hidup kita tak boleh pause. Kita kena terus je berjalan. Jalan terus kan, hashtag. Jadi pendidikan untuk semua. Kita sambil kita berfikir, kita tak boleh nak tuding sesiapa yang salah. Ini salah cikgu, ini salah kanak-kanak. Betul. Semalam adalah kena, ini salah pensyarah. Okay, so tak, ini salah government. So semua bersalah. Dia bukan salah. Dia walau kata itu semua bersalah, dan apa peranan kita untuk membetulkan kesalahan tersebut. Itu yang paling benda yang perlu kita nak highlight. Okay, so yang mungkin dah tak ada soalan apa-apa. Konklusinya apa, Sean? PKP ada habis juru, PKP sangat memberi kesan kepada sistem pendidikan kanak-kanak, namun PKP kali ini lebih sedia dan pelbagai strategi telah dikenapaski untuk meneruskan proses pengajaran. Betul tu Abel Jurul. So betul. Kita dah bersedia dan pastikan kesediaan yang kita lakukan itu memberi satu keadilan bukan untuk kanak-kanak sahaja tapi memberi keadilan untuk semua orang. Kenapa saya cakap kena semua orang? Kena fikir diri sendiri juga ya. Bila kita nak bagi sesuatu adil kepada orang lain, kita kena fikir diri sendiri, adakah kita berlaku adil kepada diri sendiri. Lagi adakah kita telah menyelamatkan diri sendiri. Jangan terlalu melihat kepada bila kecemasan berlaku, jangan terlihat kepada orang lain dulu. Okay? Tengok kita boleh survive with that kind of kecemasan and then bantu orang. Jangan kita nak bantu orang tapi diri sendiri suffocating. Okay? Diri sendiri sesak nafas. So dua-dua tak jalan. Nak selamatkan orang tak jalan, diri sendiri pun terabai. So daripada kita dan benda itu adalah bukan sesuatu yang baik kalau kita tak jaga diri sendiri juga. So kalau saya boleh concludekan ya, macam mana last kita baca macam mana ni last soalan macam mana nak ni last sebab kita pun dah masa dah nak habis kot. Macam mana kita nak hadapi parents yang selalu fokus tentang result instead of process. So saya rasa ini seperti yang kita dah bincangkanlah tadi, kita perlu melibatkan parents dalam proses tersebut sebab kita bukan kita tak melibatkan, kita melibatkan parents tapi pelibatan parents itu pada aktiviti-aktiviti yang tertentu. Jadi kita perlu memberi kefahaman kepada seluruh ahli masyarakat tentang apa itu pendidikan yang sebenarnya. Saya rasa isu dia tak adalah serumit yang kita jangka. Bila kita berkolaborasi bersama, kita akan jumpa satu titik tengah yang inilah pendidikan yang sepatutnya. Kan? PKP ke tak PKP ke, itu ada sifat yang memudahkan cara untuk kita semua. Sebab at the end of the day, pendidikan itu adalah proses yang berterusan, proses yang untuk kita hargai setiap kanak-kanak ataupun setiap pelajar kita punya kebolehan dan juga the learning outcome yang kita nak capai kepada pelajar tersebut. So mungkin last words daripada Ai sebelum kita tutup. Kita dah 1 jam setengah. Saya pun tak tahu kata IG dah boleh 1 jam setengah. Sebab dah lama tak live. Tadi ada boleh 4 jam tak silap saya. Oh ya ke? Tak tahu tadi ada komen dan pasti bersama Fahana rasanya. Okey. Oh okey. Sebagai akhir kata ataupun penutup kata lah. Bagi dalam PKP 2.0 ni, apabila kita telah terikat ataupun terkurung dalam and I believe tak dengar tadi. Okey. Dengar. And I believe kita macam saya remindkan orang lain, okey, dan juga saya remindkan diri sendiri, kalau jaga emosi diri sendiri, jaga kesihatan mental diri. Jauh sikit Ai suara.
jaga kesejahteraan diri sendiri itu juga. Okay, so saya banyak kali ulang dalam video burn out, lesu upaya. Okay, we have a tendency untuk dapat burn out itu sendiri. Seek help, cari pertolongan. Okay, cari pertolongan, jangan simpan seorang-seorang. Ini adalah struggle kali ini ataupun struggle PKP 2.0 ini bukan struggle awak seorang tapi struggle kita bersama. Kalau you have a problem atau depan mungkin ramai student juga dalam ni sebab saya suruh tengok sini. Okay, so kalau awak perlukan pertolongan, seek help. Okay, cari bantuan, jangan simpan seorang-seorang. Jangan I remember macam saya suka analogi Dr. Putri. Dia bagi tahu emosi itu ibarat macam air dalam cup ini. Okay, kalau kita tuang air dan air itu akan jadi limpah lah. So nak tak nak kita kena kontrol diri supaya air itu cukup seadanya. Betul kan analogi tu? Kalau Dr. Putri dengar ni salah ni. Okay. Tapi kalau ada masalah, seek help, tak ada masalah. Ramai yang sedia membantu. Banyak NGO di luar sana sedia membantu. Okay. Kalau as a student, kalau awak ada masalah, bagi tahu pensyarah. As a teachers, kalau awak ada masalah, bagi tahu superior awak. As parents, kalau awak ada masalah, di luar sana government telah menyediakan talian-talian kasih ataupun counselling ataupun pertolongan secara call oleh government agency ataupun non-government agency, NGO, non-government NGO, non-government organisation. Non-government organisation And seek help. Okay, tak payah malu kalau awak stress, tak payah malu kalau awak depressed, tak payah malu kalau awak ada masalah unstable emotion and mental. Okay, so bila awak seek help, orang lain akan membantu. So bersama-sama kita doakan kita dapat mengharungi the PKP kali ini. Kita doakan COVID ini dapat dibuang jauh-jauh lah. Okay, supaya kita dapat kembali kepada kita tak boleh kembali kepada benda yang lama. So kita kembali kepada benda yang baru dan kita dapat biasakan dengan benda yang baru. Betul. So last shot, Sean. Saya tak ada apa-apa, cuma it's a good punya sharing session bila kita dapat borak santai macam ni. Sebab antara sebab kenapa kita wujudkan borak.ece adalah sebab masalah yang saya hadapi sendiri masa first PKP, bila Ayi cakap pasal kita kena jaga diri kita sendiri kan, and we seek others untuk help us. Okay, dan bila kita terkurung dekat dalam rumah dan macam saya duduk seorang dan memang kita tak ada kawan yang kita boleh bercakap tau dekat sebelah kita dan bercakap kan. So what we do bila saya dengan satu malam tu saya dengan Farhana dan juga my friend Azam, kita borak tentang something. So daripada situlah wujudnya borak.ece untuk mengurangkan kita punya tekanan berada keseorangan. So daripada situ saya harap platform borak.ece ni yang dicetuskan asalnya daripada saya, Farhana dan juga Azam dapat memberi input yang sangat baiklah kepada semua. Boleh tengok balik kita orang punya live session, sharing session yang lepas-lepas. Dan saya rasa untuk PKP 2.0 kita dah lebih bersedia. Kita dah lebih bersedia dengan orang kata apa, experience tu dah ada. Kita dah tahu macam mana kita nak handle diri kita. Cuma kita kena jaga diri dan kita kena buat sedikit perubahan. At least adalah perubahan yang kita buat untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat, insyaAllah. Alright, so itu saja Ayi. Thank you so much. At last kita boleh live sama-sama dekat borak.ece. So lepas ni mungkin boleh lagi untuk next topic, next sharing. Thank you so much kepada semua yang tonton. Thank you so much kepada semua yang bagi komen and feedback. InsyaAllah improve. Kita jadikan borak.ece ini satu medium untuk kita buat orang kata apa, perubahan, pemahaman. Kita reflect sama-sama insyaAllah untuk diri kita dan untuk anak-anak pendidikan masa depan. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Alright, okay, thank you semua. Saya off